Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak-anak SPM 2020. Okey, pada hari ini sekali lagi Cikgu Juraidah binti Mak Jusuh ataupun Cikgu Ju daripada SMK Pengkalan Cepa akan berkongsi dengan anak-anak beberapa tips lagi, iaitu cikgu akan menjurus kepada bab cahaya untuk bagaimana kita mengingat ciri-ciri bagi image pada kedudukan objek yang berbeza, iaitu merujuk kepada kanta cembung dan juga cermin cekung. Jadi cikgu harap perkongsian hari ini akan membantu anak-anak untuk menjawab kertas 1 dan juga kertas 2. Okey. Jadi kita tengok contoh yang pertama ya. Okey, tapi sebelum tu cuba kita lihat tips yang cikgu kongsikan pada hari ini, iaitu yang pertamanya anak-anak perlu tahu ciri imej bagi kanta cembung adalah sama dengan ciri imej bagi cermin cekung, iaitu ciri imej ini akan berubah mengikut kedudukan objek. Okey, terdapat 6 kedudukan objek yang anak-anak perlu tahu dan perlu ingat. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan, anak-anak perlu ingat ciri-ciri imej bagi 6 kedudukan yang berbeza. Okey, lepas ini cikgu akan kongsikan dengan anak-anak jadual bagaimana untuk mengingat dengan lebih mudah. Okey, bagi ciri imej bagi kanta cekung pula adalah sama dengan cermin cembung, iaitu ciri imejnya sentiasa KTM. KTM merujuk kepada kecil, tegak dan maya. Okey, untuk kanta cekung dan cermin cembung, pada keenam kedudukan, iaitu kedudukan pada infinity, lebih daripada F, sama dengan 2F dan sebagainya. Okey, ciri imej bagi kanta cekung dan cermin cembung sentiasa KTM. Dan untuk cermin satah, cikgu nak sentuh sikit. Untuk cermin satah, anak-anak perlu tahu ya. Okey, ciri imej bagi cermin satah ialah sentiasa MTSS. Okey, MTSS ialah singkatan yang cikgu beri bagi ciri imej yang sentiasa maya, tegak, sama saiz dan songsang sisi. Ingat ya anak-anak, MTSS iaitu maya, tegak, sama saiz dan songsang sisi. Dan cikgu selalu ingatkan pada anak-anak di sekolah, kalau melukis rajah sinar, okey, rajah sinar itu sama ada untuk kanta ataupun cermin, okey, pastikan anak-anak melukis kedudukan mata. Kerana apa? Kerana kedudukan mata membolehkan kita mengenal pasti adakah imej itu imej yang nyata ataupun imej yang maya. Okey, mata nyata, te. Okey, tadi tips cikgu bagi pada hari ini ialah lukis mata, kerana jika imej itu berada pada kedudukan yang sama dengan mata, maka imej itu adalah nyata. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang pertama untuk kita bincangkan pada hari ini. Okey, seperti biasa bila dapat soalan, ingat ya, dapat soalan, perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah keluarkan maklumat. Okey. Rajah menunjukkan satu objek, objek yang diletakkan pada U cm dari pusat sebuah kanta cembung. Okey. Panjang fokus kanta cembung itu ialah 20 cm. So, maklumat yang anak-anak ada ialah OF sama dengan 20 cm. Okey, diberi lagi soalan, yang dikehendaki oleh soalan ialah antara ciri-ciri imej berikut manakah tidak benar. Okey, tidak benar apabila U ialah pada posisi 10 cm, 15 cm, 35 cm dan 45 cm dari kanta. Jadi di sini anak-anak, sebenarnya kalau anak-anak ingat ciri-ciri imej
pada kedudukan yang berbeza, iaitu ada 6 kedudukan, anak-anak tidak perlu untuk melukis rajah sinar. Jadi hari ini cikgu nak kongsikan dengan anak-anak jadual supaya kita mengingat ciri imej dengan lebih mudah. Dan jadual ini adalah sah ataupun boleh digunakan, boleh digunakan untuk kanta cembung, dan juga cermin cekung. Cermin cekung. Kerana apa? Kerana kanta cembung dan cermin cekung, jika kedudukan objeknya berubah, maka ciri imejnya juga akan berubah. Perkara pertama, anak-anak kena kenal pasti terdapat 6 kedudukan bagi objek. Kalau anak-anak teringat 6 kedudukan tersebut, kita boleh cuba lakar ya. Kita lakar, Perkara pertama ialah lukis paksi utama. Selepas itu kita lukis kanta ataupun cermin cekung. Kalau kanta, kita lukis kanta. Seterusnya kita lukis titik fokus F dan juga 2F. Jadi 6 kedudukan tersebut ialah paling jauh sekali ialah pada infinity. Seterusnya lebih daripada 2F. Pada sama dengan 2F. Antara F dan 2F. Pada sama dengan F dan kurang daripada F. Sekarang pastikan ada 6 kedudukan. Satu, kedudukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kedudukan yang keempat, yang kelima dan kedudukan yang keenam. Selepas itu kita lukis jadual. Kita bina jadual untuk menentukan ciri-ciri bagi imej pada 6 kedudukan yang berbeza. Kita lukis jadual ya. Ini ialah kedudukan objek. Di sini ialah kedudukan objek. Dan di sebelahnya ialah ciri imej. Ciri-ciri bagi imej. Jadi ada 6 kedudukan. Yang pertama ialah infinity. Yang kedua ialah lebih daripada 2F. Yang ketiga ialah bersamaan dengan 2F. Yang keempat ialah antara F dan juga 2F. Yang kelima ialah sama dengan F. Dan yang keenam ialah pada kedudukan kurang daripada F. Tips yang seterusnya ialah anak-anak bahagikan kepada kumpulan, 3 kumpulan, iaitu setiap satu kumpulan ada 2 kedudukan. 1, 2 dan 3 kumpulan. Kumpulan yang tengah masih lagi membahagi. Jadi anak-anak, kita mulakan dengan bahagian yang paling bawah, iaitu pada kedudukan sama dengan F. Mestilah ciri imejnya adalah infinity. Dan cikgu selalu tanya anak-anak subjek. Cikgu selalu tanya anak-anak subjek apa yang anak-anak rasa sangat suka. Ramai yang akan menjawab matematik tambahan. So kita letak infinity, matematik tambahan pada infinity. MTB adalah merujuk kepada maya. M ialah maya. T ialah tegak dan B ialah besar. Tapi secara penulisannya kita akan tulis dibesarkan. Dibesarkan. Cuma kita guna simbol B
untuk besar kerana lebih mudah untuk dihafal. Okey, M maya, T tegak, B adalah besar. Okey, di bahagian atas maya lawannya adalah nyata. So nyata. Tegak lawannya adalah tegak lawannya adalah songsang. Okey, so bahagian atas NS. Okey. Okey, cikgu selalu kalau kat Kelantan, okey, makanan ataupun sarapan pagi yang paling popular biasanya nasi lemak ataupun nasi berlauk. Jadi cikgu selalu bagi tahu anak-anak kat sekolah, okey, nasi kerabu sama sedap nasi berlauk. Okey. NSK, NS sama, NSB. Nasi kerabu sama sedap nasi berlauk. Jangan tertukar K dengan B. Kerabu dulu baru nasi berlauk. Okey. Jadi MTB, okey, K adalah untuk kecil. Okey. Tapi cara penulisannya kita tulis dikecilkan. Okey. Jadi anak-anak sekarang cuba lihat soalan. Kita balik semula kepada persoalan di dalam contoh satu ini. Okey. Dia soalan untuk A menyatakan U sama dengan 10 cm. Sama dengan 10 cm bermaksud kurang daripada F. Okey. 15 cm juga adalah kurang daripada F. Okey, 35 cm adalah berada di antara F dan 2F. Dan untuk 45 cm mestilah lebih daripada 2F. Okey. Sekarang kita lihat ataupun kita rujuk pada jadual. Okey, kalau kurang daripada F, okey, kurang daripada F pasti dapat MTB. Okey, MTB. Okey, sekarang persoalan menanyakan yang tidak benar. Jadi maya besar. So A adalah jawapan yang benar. Okey, sama juga untuk kurang daripada F, untuk jawapan B juga adalah MTB. So B adalah benar. Dan C, okey, jika objek itu berada antara F dan 2F, okey, rujuk jadual, F dan 2F mesti ciri imejnya adalah NSB. Okey. NSB. Okey, kita cek jawapan. Okey, N betul. Sepatutnya dibesarkan. Jadi C adalah tidak benar. So jawapan yang tidak benar adalah C. Dan untuk lebih daripada 2F, kalau rujuk pada jadual, kita akan dapat NSK. NSK. Nyata kecil. D juga jawapannya benar. So yang tidak benar, yang menepati kehendak soalan adalah C. Jadi kalau kita lihat, bila kita dah hafal ataupun kita dah tahu ciri-ciri imej bagi 6 kedudukan, anak-anak tidak perlu melukis rajah sinar, tetapi rujuk pada jadual dan lihat apakah ciri-ciri imej yang dikehendaki. Jadi kita telah menjawab dengan jayanya soalan untuk nombor 1. Contoh 1 ya. Okey, seterusnya cuba kita lihat contoh 2. Okey, contoh 2, okey. Rajah menunjukkan, okey, kita highlight ya. Okey. Yang dikehendaki oleh soalan, okey. Rajah menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan kanta cembung. Jadi, kanta cembung kita dah maklum, ciri-ciri imejnya akan berubah mengikut kedudukan objek. Okey, kalau kita rujuk kepada jadual yang kita dah bina sebelum ni, jika objek itu berada antara F dan 2F, maka sepatutnya ciri imej yang kita dapat ialah NSB, iaitu okey, NSB ialah nyata. Okey, kita akan dapat NSB iaitu nyata, songsang dan besar. Okey, sekali lagi. Okey, antara F dan 2F, okey. Antara F dan 2F mesti ciri imejnya adalah NSB. Jadi jawapan di sini NSB adalah nyata, okey. C dah reject ya. Okey, nyata,
songsang, kecil, reject. Okey, nyata, songsang, sama saiz pun reject. Jadi jawapan kita ialah D, nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, sebenarnya anak-anak, kalau untuk kertas 2, kalau kita terpaksa melukis ataupun soalan menghendaki untuk kita melukis rajah sinar, sebenarnya dengan adanya pengetahuan iaitu jika objek itu berada antara F dan 2F, kita boleh melukis rajah sinar dengan tepat. Kerana apa? NSB adalah sebagai guideline ataupun garis panduan supaya kita melukis dengan betul. Okey, jom kita try atau kita cuba untuk lukis. Okey. Untuk membuktikan bahawasanya jika objek berada antara F dan 2F, maka ciri imejnya mesti NSB. Okey. Okey. Jadi ini ada rajah yang sama ya. Okey, sekarang cikgu nak cuba melukis rajah sinar supaya kita dapat ciri imej NSB. Okey. Jadi anak-anak, cikgu cadangkan anak-anak guna sinar yang pertama iaitu sinar yang pertama iaitu selari paksi utama. Okey. Selari paksi utama. Okey, lalu O. Okey, O ialah optical center, iaitu berada di tengah-tengah pusat bagi kanta ya. Dan sinar yang kedua, cikgu cadangkan anak-anak guna lalu O. Okey, lalu O. Cikgu selalu ingatkan anak-anak, lalu O, rajah sinar itu akan terus melalui O. Okey. Okey, singkatannya cikgu bagi tahu, lalu O, pergi straight. Okey. Ini sebenarnya untuk memudahkan anak-anak ingat ya. Okey, so kita cuba lukis sinar 1 dan sinar 2, dan tempat di mana bersilangnya kedua-dua sinar itu adalah terbentuknya imej. Okey, adalah tempat di mana terbentuknya imej. Dan ingat ya tips yang cikgu bagi tadi. Okey, pastikan anak-anak lukis mata. Okey. Jadi untuk kanta, okey, mata mesti berada di sebelah kanan. Okey, cara yang paling mudah untuk ingat ialah objek, spek, kanta ibarat cermin mata anak-anak ya. Okey, objek, cermin mata dan mata. Jadi ini objek, cermin mata dan mata. Objek, cermin mata dan mata. Okey, tak perlu lagi rasa confuse. Okey, mata duduk di bahagian mana ya. Okey, anak-anak ingat kanta cembung contohnya ialah cermin mata anak-anak. Mesti objek, spek dan mata. Okey, jom kita lukis rajah sinar yang pertama iaitu selari paksi utama dan lalu O dan lalu selari paksi utama dan lalu F. Okey. Selari paksi utama dan lalu F ya. Okey. Okey, selari paksi utama dan lalu F. Dan yang kedua, lalu O, pergi straight. Maksudnya sinar tu tidak akan mengalami pembiasan. Sinar tu akan pergi daripada O seterusnya. Okey, jom kita lukis sinar yang pertama iaitu selari paksi utama. Okey, selari paksi utama. Okey, ini paksi utama ya anak-anak. Okey, cikgu panjangkan garisan untuk paksi utama. Okey, ini ialah paksi utama. Okey, ataupun principal axis ya. Okey, paksi utama. Okey, jadi sinar yang pertama kita ialah selari paksi utama. Okey, cikgu guna color merah ya. Okey, selari paksi utama. Okey, ingat ya, kalau kanta menyentuh di bahagian tengah, barulah akan berlaku pembiasan ya. Okey, selari paksi utama seterusnya lalu F. Okey, lalu F. Okey. Okey, lalu F. Okey. Selari paksi utama, okey. Kalau kita lihat sini, okey, selari paksi utama ni yang kita katakan sebagai selari dengan paksi utama, dan
Bila melalui kanta berlaku pembiasan, okey, sinar itu akan melalui F. Okey, pastikan ada 2 anak panah menunjukkan sinar sebelum masuk dan selepas memasuki kanta. Okey, dan sinar yang kedua, okey, kita lukis lalu O. Okey, cikgu tukar warna biru. Okey, lalu O. Okey. Okey, lalu O. Okey. Dan sinar ini akan terus saja ya. Okey. Jadi, hasil daripada kedua-dua sinar ini kita dapati terdapat satu tempat persilangan. Dan seperti yang cikgu dah maklumkan, tempat persilangan itu ialah tempat di mana terbentuknya image. Okey, cara nak melukis garisan untuk image ialah pastikan anak-anak lukis daripada paksi utama ya. Okey, daripada paksi utama menuju ke point ataupun titik persilangan kedua-dua sinar tersebut. Okey. Okey. Lukis paksi utama. Okey. Okey. Lukis paksi utama. Okey, pastikan garisan itu dilukis daripada paksi utama dan menuju ke titik di mana kedua-dua sinar itu bersilang. Maka di sinilah dikatakan terbentuknya image. Okey. Jangan lupa label ya. Image mesti dilabel. Okey, sekarang kita nak buktikan bahawasanya jika objek berada antara F dan 2F, maka kita akan dapat NSB. Okey, cikgu dah mention ataupun dah ingatkan anak-anak, jika image berada pada kedudukan yang sama dengan mata, maka image itu ialah image nyata. Okey, terbukti nyata. Dan sekarang ini jika kita lihat objek di bahagian atas dan image terpesong ke bawah, maka songsang. Dan jika kita ukur saiz image dan saiz objek, kita dapati ada pembesaran ataupun image ini dibesarkan besar. Jadi terbukti bahawasanya jika objek berada di antara F dan 2F, daripada jadual yang kita dah bina, kita akan dapat satu ciri image, iaitu nyata, songsang dan juga besar. Nyata, songsang dan juga besar. Okey, cikgu harap Rajah Sinar ni akan dapat membantu anak-anak untuk menjawab soalan apabila dikehendaki untuk melukis Rajah Sinar. Kita akan tengok contoh selepas ini ya. Okey. Jadi jawapan yang tepat untuk contoh 2 ialah NSB. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Okey, soalan menyatakan kanta digunakan. Okey, kanta dalam Rajah 8 digunakan sebagai kanta pembesar. Okey, di sini anak-anak kena ada pengetahuan. Okey, kanta pembesar, jika kita hendak menggunakan kanta pembesar, objek yang kita letakkan itu mesti berada kurang daripada F. Dan kalau merujuk kepada jadual yang kita telah bina sebelum ini, jika objek itu kurang daripada F, maka ciri image yang kita patut dapat ialah MTB, iaitu maya, tegak dan besar. Okey, so kita dah ada satu guideline, iaitu kita akan dapat ciri image MTB, iaitu maya, tegak dan juga besar. Okey. Okey, sekarang soalan A menanyakan namakan jenis kanta. Jadi, kanta yang kita sedang gunakan sekarang ini ialah kanta cembung. Okey, kanta cembung. Okey, soalan B1.
Okey, soalan menghendaki untuk kita lukis satu rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej bagi objek itu terbentuk. Okey, sebenarnya anak-anak, bila kita dah ingat ciri-ciri imej ataupun bila kita dah tahu ciri-ciri imej berdasarkan jadual yang kita telah bina sebelum ini, maka kita akan melukis rajah sinar dengan tepat. Sekiranya kita tak dapat ciri imej MTB, iaitu maya tegak dan besar, bermaksud lukisan kita itu tidak benar ataupun terdapat kesilapan semasa kita melukis rajah sinar. Okey. Jom kita cuba untuk lukis rajah sinar bagi kanta pembesar. Okey. Kita cuba lukis ya. Okey. Okey, rajah yang sama ya. Okey, dan sepatutnya ciri imej yang kita dapat mestilah MTB. Okey, gunakan MTB sebagai panduan untuk anak-anak melukis. Okey, cikgu cadangkan anak-anak guna sinar yang pertama iaitu selari, masih lagi selari paksi utama. Okey, lalu F. Okey. Dan sinar yang kedua ialah lalu O. Okey, dan terus ya. Okey, cikgu selalu ingatkan anak-anak gistrik. Bahasa Kelantan ni sebenarnya banyak istilah, banyak bahasa Inggeris. Lalu O dan gistrik. Okey. Jadi kita cuba lukis sinar 1 dan juga sinar 2. Sebenarnya banyak lagi rajah sinar, tetapi cikgu lebih prefer ataupun lebih suka menggunakan sinar 1, iaitu selari dengan paksi utama dan lalu F, ataupun yang keduanya lalu O dan sinar itu akan pergi terus melalui titik O. Dan ingat ya, satu lagi cikgu nak bagi tips. Okey, kalau kanta, kanta mesti ada O. Okey. Kalau cermin mesti ada P. Okey. Jadi cikgu selalu pesan dengan anak-anak, awak ingat PC, okey, P pole adalah untuk cermin dan O adalah untuk kanta. Okey. PC okey. Okey, PC okey. P adalah untuk cermin dan O adalah untuk kanta. Jadi disebabkan sekarang kita ada O, kita ada kanta, maka kita tulis ataupun kita tandakan O pada pusat optik. Okey, O untuk optical center ataupun pusat optik. Okey. Sekarang cikgu akan cuba lukis supaya kita dapat ciri imej MTB. Okey. Okey, gunakan sinar yang pertama iaitu selari paksi utama. Okey. Okey, cuba kita guna warna kuning ya. Okey. Selari paksi utama. Okey. Seterusnya lalu F. Okey. Okey, lalu F. Selari paksi utama dan lalu F. Okey. Okey, dapat sinar yang pertama. Okey, dan sinar yang kedua ialah lalu O. Okey. Kita guna warna merah ya. Okey, lalu O. Okey. Okey, kalau anak-anak perhatikan pada rajah sinar ni, okey, cahaya ataupun kedua-dua sinar ini tidak akan mungkin bertemu pada bahagian bawah. Bermaksud sinar ini pasti ataupun mungkin akan bertemu di bahagian atas. Jadi kita buat garisan yang lebih panjang di bahagian atas dan lihat jika kedua-duanya akan bertemu pada satu titik, dan titik itu adalah tempat ataupun lokasi di mana terbentuknya imej. Okey. Sekarang kita lihat ada pertembungan di bahagian atas ya. Okey. Okey. Jadi sinar ini bertembung di bahagian atas. Okey, kita sambung, kita panjangkan
paksi utama ya. Okey. Paksi utama. Okey. Okey. Dan untuk image, okey, pastikan lukis bermula daripada paksi utama. Okey, bermula pada paksi utama dan menuju ke titik di mana kedua-dua sinar tersebut bersilang. Okey, daripada paksi utama terus ke atas. Okey. Dan di sini kedua-dua sinar itu bersilang, maka di sini ialah tempat ataupun titik di mana image akan terbentuk. Okey. Jadi mata sepatutnya berada di sebelah kanan. Okey. Jadi sekarang image ini tidak terbentuk di sebelah ataupun di bahagian mata. Jadi bermaksud image ini ialah image yang mayang. Okey, sebelum tu anak-anak jangan lupa lukis anak panah untuk sinar masuk ya. Okey. Untuk kedua-dua sinar ya. Okey. Okey. Jadi sekarang kita boleh nyatakan ciri image bagi objek ini ialah iaitu mayang, tegak dan juga besar. Bila kita ukur, kita dapati saiz image lebih besar daripada saiz objek. So terbuktilah MTB. Tapi ingat ya, cara penulisan besar kita akan tulis dibesarkan. Okey. Dibesarkan. Okey. Jadi sekarang anak-anak boleh lihat betapa pentingnya untuk kita hafal ataupun untuk kita ingat ciri-ciri image bagi kedudukan objek yang berbeza. Okey. Jadi jadual ini sekali lagi cikgu ingatkan anak-anak, jadual yang kita dah bina tadi adalah untuk digunakan bagi kanta cembung dan juga cermin cekung. Okey. Kerana kanta cekung dan cermin cembung, ciri imejnya adalah sentiasa KTM, kecil, tegak dan maya. Ciri imejnya tidak akan berubah walaupun kedudukan objeknya berubah. Berbeza dengan kanta cembung dan juga cermin cekung. Okey, jadi kedudukan objek yang berubah akan menyebabkan ciri-ciri imej juga akan berubah. Dan ingat ya, jika ada soalan bertanya apakah maksud imej nyata. Imej nyata ialah imej yang boleh dibentuk pada skrin. Okey, imej maya pula sebaliknya lah, iaitu imej yang tidak boleh dibentuk pada skrin. Okey. Seterusnya anak-anak, okey, jadi kita sudah menjawab soalan B dengan mendapat 3 markah penuh. Okey, 3 markah penuh ya. Okey, iaitu yang pertama bila kita lukis rajah sinar yang pertama, rajah sinar yang kedua, dan kita melukis imej di tempat di mana berlakunya persilangan di antara kedua-dua sinar tersebut. Dan pastikan anak-anak melukis imej itu mesti daripada paksi utama kepada titik di mana kedua-dua sinar itu bersilang. Dan jangan lupa letakkan label image. Okey, kesilapan anak, kesilapan seperti ini akan menyebabkan anak-anak akan hilang markah. Okey. Seterusnya ya. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ini ialah cermin cekung. Cermin cekung. Okey, jadi cermin cekung ini diberi panjang fokusnya ialah 10 cm. Dan sekarang ini okey, keluarkan maklumat ya. Okey, F-nya adalah 10 cm. Dan sekarang ini kalau kita lihat objek berada pada kedudukan, objek berada pada kedudukan 20 cm. 20 cm bermaksud objek berada pada kedudukan 2F. Okey. Jadi kalau berdasarkan jadual, 2F akan menyebabkan kita memperoleh ciri imej nyata, songsang dan sama saiz. NS sama. Sama di sini merujuk kepada sama saiz.
Okey. Sama saiz. Okey. Sekarang okey, kita lihat jawapan. Okey, mesti N, S sama. Okey, nyata. Sama saiz. Okey, songsang. So, jawapannya adalah okey, jawapannya adalah nyata, sama saiz dan songsang. Jawapannya adalah A. Okey, sekarang ni cuba kita buktikan dengan lukisan ya. Okey, ini kalau kita dapat soalan objektif. Kalau kita dapat soalan struktur, kita terpaksa melukis. Okey, cuba kita lukis dan buktikan dengan lukisan. Kita akan dapat ciri imej N, S sama. Okey, jom kita lukis ya. Sekali lagi, kita akan lukis ciri imej yang dibentuk oleh sebuah cermin cekung. Okey. Cermin cekung dan kanta cembung mempunyai ciri imej yang sama pada kedudukan objek yang sama. Okey anak-anak, tapi anak-anak kena ingat ya, bila cermin akan berlaku fenomena pantulan. Okey, cermin akan berlaku pantulan dan kanta, okey, yang kita dah lukis sebelum ni, kanta akan berlaku pembiasan. Okey. Jadi macam biasa, okey, tips yang pertama cikgu bagi tadi ialah kita lukis mata. Okey, kita lukis mata ya. Okey, kerana apa? Kerana jika imej itu terbentuk di bahagian di sebelah mata, maka kita akan dapat imej nyata. Dan tadi jika objek itu adalah berada pada kedudukan sama dengan 2F, kita akan dapat ciri imejnya ialah N, S sama, nyata, songsang, sama saiz. Okey, kita akan guna sinar yang pertama, iaitu selari paksi utama. Okey, selari paksi utama. Okey, bila dipantulkan, sinar itu akan melalui F. Okey. Dan sinar yang kedua, anak-anak boleh guna. Okey, lalu F dan selari paksi utama. Okey. Okey. Okey, kita cuba lukis ya. Okey, nak buktikan betul atau tidak bila objek itu berada pada kedudukan sama dengan 2F, kita akan dapat ciri imej nyata, songsang dan juga sama saiz. Okey. Guna sinar yang pertama iaitu selari paksi utama. Okey, sebelum tu kita panjangkan lagi paksi utama ya. Okey, paksi utama. Okey. Okey, sinar yang pertama selari paksi utama ya. Okey. Selari paksi utama, okey, dipantulkan. Ingat ya, cermin akan mengalami fenomena pantulan dan cermin cekung adalah cermin penumpu. Okey. Okey, selari paksi utama dipantulkan dan sinar ini akan melalui F. Okey. Okey. Okey, lukis anak panah ya untuk sinar. Okey, untuk sinar keluar ya. Okey. Dan sinar yang kedua lalu F. Okey. Lalu F. Okey. Lalu F. Okey. Dan dipantulkan. Okey, dan sinar ini akan bertemu pada satu titik. Okey. Okey. Dan terbukti kita akan dapat ciri imej iaitu okey, jika kita lakukan pengukuran, kita akan dapat ciri imej iaitu okey, nyata, songsang dan sama saiz. Okey. Okey. Okey, nyata, songsang dan sama saiz. Okey anak-anak. Okey, jadi terbuktilah okey daripada jadual yang cikgu kongsikan tadi, iaitu nasi kerabu sama sedap dengan nasi belauk, kita akan dapati ciri imej adalah nyata, songsang dan sama saiz.
Okey anak-anak, cikgu rasa untuk hari ini sahaja perkongsian yang cikgu dapat kongsikan dengan anak-anak, dan cikgu harap anak-anak akan dapat menggunakan ataupun dapat mengaplikasikan apa yang telah ataupun apa tips, beberapa tips yang cikgu telah berikan untuk anak-anak. Jadi sehingga bertemu lagi. Okey, assalamualaikum dan selamat maju jaya.